Wife saya minta saya buat rak kecil untuk balang dapur ni. Dan ini result dia. Macam smart. Saya buat rak ni menggunakan laser cutter dan 3D printer. Step pertama saya adalah dengan design 3D seluruh projek ni. Itu balang yang saya akan gunakan dan balang ni akan masuk dalam bekas. Bekas ni saya gunakan plywood yang saiz dalam 5mm ketebalan dia. Untuk sambungan pula saya akan gunakan tanggam. Alright. Kayu ni akan dipotong menggunakan laser. Dan laser yang saya guna ni daripada Elgo Laser. Dia bagi siap pam angin ni. Laser pula pakai diode yang berkuasa 22 watt. Ini pertama kali sebenarnya saya gunakan laser yang lebih 10 watt. Jadi saya kena test dulu. Saya nak tahu kekuatan dan kelajuan optimum untuk saya potong kayu plywood yang saya guna ni. Ni dalam 5mm kan. Kita tengok result dia. Tukar sikit. Daripada sini saya boleh nampak yang pada kelajuan 500mm per minit tu dengan kuasa 70% dah boleh potong. Jadi untuk projek ni saya try set pada 90% kelajuan 500mm per minit dulu. Sebelum saya start potong, bagi frame dulu. Saya nak tahu kat mana dia akan potong nanti. Dan saya kena set lah jarak yang sesuai antara laser dengan permukaan yang akan dipotong tu. Ni dah ada dia punya calibration tool dia tu. Bila saya dah dapat jarak yang sesuai, saya tekan untuk tak nak guna dah dia punya calibration tool tu. Ini saya try potong sampel dulu. Dan saya nak test dia punya slot tangga yang saya buat tu okey tak. Dia longgar lah. Nanti saya gam tak kuat nanti. Jadi saya kena kecilkan sedikit dia punya tepi-tepi tu supaya rapat. Anggaran saya laser ni akan potong dalam 0.5mm. Jadi bila kita tambah 0.25mm setiap sisi dalam tanggam kita tu, yang lubang tu, patutnya rapat. Macam ni. Kan rapat tu? Barulah boleh saya gam dan secure. So saya modify balik semua tanggam saya dan saya start potong. Ini papan pertama saya. Kita tengok dia senang tanggal tak? Ini yang saya pakai setting 500mm per minit dengan kekuatan potongan 90%. Alamak, ni macam susah sikit kat sini. Ini pula result potongan papan yang kedua. Still ada part yang susah. Jadi saya kena ubahlah dia punya kekuatan potongan ni. Kekuatan dia sama, potongan 90% kuasa diode tu. Tapi saya kena slowkan sikit dia punya potongan tu. Daripada 500mm per minit, saya rendahkan kepada 300mm per minit. Kalau korang perasan, saya tak gunakan full power sebab saya nak laser saya ni tahan lama. Tapi ni kira laju lah daripada 10 watt. 10 watt dulu slow je saya boleh dapat dalam 100mm per minit. Bila pakai lebih 20 watt punya laser, dia lebih praktikal lah nak potong kayu macam ni. Kalau guna 5 watt ke 10 watt punya laser ni, biasanya kita guna untuk engraving, permukaan tu kita ukir, cardboard. Tapi kalau kayu, kurang relevan. Alright, dah settle. Saya bawa masuk dalam studio saya dan saya pasang. Untuk pasang, saya just slotkan je dekat bahagian tanggam yang saya dah design. Bila ada part yang kita rasa tak berapa kukuh, pastikan buat support dia. Settle bahagian kayu. Tepi satu lagi ni, dia punya pintu. Dan untuk finishing, saya akan gunakan water base punya polyurethane. Alright, sekarang untuk 3D printer pula. Saya akan design tapak dan slider untuk pintu tu. Disebabkan part ni kecil je, saya boleh 3D print dalam masa kurang 2 jam. Yang slider ni saya akan gunakan filament PETG. Untuk kaki dia saya gunakan TPU supaya kesat sikit. Untuk lekat ni saya pakai super glue je. Senang, sekejap, cepat kan. Letak kat tepi bucu kaki tu dan saya pek-pekkan je. Tunggu sekejap, lepas tu dia akan lekat. Untuk pintu dia pula, saya akan pastikan pintu tu duduk dekat tempat yang betul dan saya gamkan dia punya slider dia. Simple je dia punya mekanisme slider ni. Saya buat landasan dekat kayu tu, part 3D printer tu akan meluncur saja dekat landasan tu. Bila dah pasang pintu ni, saya dapati pintu ni terjatuh sebab dia licin. Jadi saya kena pasang macam tongkat kat atas tu. Nampak yang hitam kiri tu kan? Atas tu. Tongkat ni saya 3D print menggunakan TPU. TPU ni bahan yang elastik dan dia agak kesat. Jadi bila saya pasang dekat atas pintu ni, satu ni saya akan pasang dekat belah atas sana. Okay. Dan satu lagi saya akan pasang dekat bawah ini.
Bagi ruang sikit supaya tak terlanggar dengan dia punya slider tu. Okey. Dan kita test. Nampak tu? Barulah pintu dia boleh hold. Dan saya boleh letak saya punya balang-balang ni dekat bahagian balang ni. Dia macam susah nak letak tempat yang cantik kan. Dan dia bergerak-gerak lah. Agak bahaya, takut terjatuh. Jadi, last improvement saya kena buat balang holder. Saya potong lagi. Tengok, cantik betul dia potong guna laser ni. Sebab kita ada pump. Kalau ada air pump dekat kita punya laser cutter ataupun engraving punya laser, memang cantik result dia. Ni saya boleh control lagi dia punya air volume dekat sini. Ni saya dah slowkan. Tu slow. Tak tahulah nampak. Tak boleh nampak kot dalam kamera ni. Dan saya boleh kuatkan. Dia automatic tau. Bila dia on je laser, dia terus onkan dia punya pump tu. Okey, kita dah ada tapak untuk balang kita. Saya tinggal gam je. Saya pakai ini gam kayu. Kita maybe perlukan dalam 1 jam lah untuk bagi gam ni start melekat. Lepas tu dah boleh gerak-gerak dah. Dia dalam maybe 1 hari macam tu, dia akan fully cure. Settle bawah, saya buat atas pula. Cuma yang part atas ni, plywood dia tu macam melengkuk sikit. Jadi masa saya gam ni, saya kena himpapkan tapak ni dengan sesuatu supaya dia sentiasa tekan je sementara gam tu nak kering. Alright, sementara tunggu dia kering, video ni disponsor oleh Yayasan Ikhlas. Kalau korang nak tahu, kat Malaysia ni ada banyak lagi orang pedalaman yang tak ada akses air bersih. Jadi, saya nak ajak korang join Yayasan Ikhlas ni untuk menyediakan bekalan air bersih pada kelompok yang memerlukan. Alright, pergi je dekat website ataupun link yang saya sediakan dalam description. Jom kita sambung. Okay. Nice. Dan kalau saya letak mana? Cantik. Semat. Saya agak berpuas hati lah dengan projek kali ni. Dia sebab nampak siap kan? Okay. Saya nak ucapkan terima kasih kepada geng Patreon bawah saya ni yang support saya menghasilkan konten-konten education menarik macam ni. Kalau korang nak join support, boleh join Patreon saya. Kalau nak tengok banyak lagi video education yang menarik, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Dalam tu bersepah video. Saya rasa dah lebih 800. Jadi, jumpa dalam next video. Assalamualaikum.